saya tak cari dia. Saya tak balas apa yang dia buat kat arwah tu. Saya serahkan kepada Allah lah. Biar Allah yang membalas apa yang dia buat kat isteri saya tu. Baru sahaja ingin merasai nikmat perkahwinan, namun pemuda dari Pahang bernama Said Syamin ini menerima ujian berat apabila isteri tercinta meninggal dunia selepas 15 hari diijab kabulkan. Cerita Syamin, arwah isterinya sudah lama menderita, dipercayai angkara perbuatan khianat manusia dan pernah mendapatkan bantuan pengamal perubatan Islam. Menerusi perkongsian di TikTok, rata-rata netizen juga turut bersimpati dan mendoakan agar arwah ditempatkan dalam kalangan orang beriman. 5 hari bulan tu kita orang bersanding. Start malam pertama tu dia kena masa kita nak bersama, keluar darah dari kemaluan dia lah. Ketulan darah yang ketul-ketul besar. Lepas tu start pada tu dia sakit dari pukul 12 sampai pukul 3. Lepas tu dia okey lah sikit. Start 6 hari bulan dia dah sakit badan, dia dah tak selera nak makan. Lepas tu sampai hari-hari seterusnya sama je macam tu. Lepas tu hari Jumaat saya balik rumah nenek saya kat Singanerak. Masa tu dia dah tak boleh nak bangun dah. Kalau nak bangun pun saya kena pumping dia nak pergi ke tandas ke, nak pergi ke mana ke. Tiap kali kalau dia makan dia muntah darah, badan dia lembik, benda mengacau dia. Kalau benda mengacau tu time malam time nak tidur. Nak tidur tu saya tak boleh tinggal dia. Hari-hari saya kena jaga dia. Lepas tu tak boleh tinggal dia. Kalau saya tinggal dia, walaupun saya nak pergi ke tandas dia jadi mengacau. Benda tu datang kacau dia. Dia jadi terseksa lah. Sakit dalam perut. Lepas tu kemaluan dia sakit. Selepas pada tu sakit yang sama juga dia kena adab memang terseksa lah. Mandi, makan semua saya yang uruskan. Hari Rabu baru ni dia berubat ustaz datang rumah. Lepas berubat tu, lepas asar tu saya mandikan dia dengan air limau lah. Lepas pada tu dia khabar dia sejuk, dia nak baring. Malam tu dia dah start tak boleh bercakap dah, makan pun dah tak nak dah. Lepas berubat tu, dari start berubat sampai ke keesokan harinya, sampai dia pergi lah, dia sedu tak berhenti. Pagi semalam saya tidur, habis baca Yasin dengan jaga dia pukul 5 pagi. Saya tidur, lepas subuh tu pukul 10 makcik saya kejut saya, cakap mulut dia keluar darah. Tengok dalam mulut dia ni macam pecah, habis pecah satu mulut dia. Masa tu dia nafas dia macam dah tercongak-congak nafas dia. Lepas pada tu saya mengucap kat telinga dia. Tak lama dia tu dia pergi gitu je. Dia pemergian dia tu tak terseksa lah. Senang sangat lah pemergian dia tu. Dia start kena tu dah lama dah, daripada 2016 ke 2017 gitu lah. Sebelum kahwin tu macam-macam dugaan saya dengan dia. Sampai ada tahap tu tak jadi nak kahwin lah. Tapi saya rasa puas hati lah dapat jaga dia, dapat mandikan dia. Tapi banyak lagi hajat dia yang tak sampai lepas kahwin yang dia nak. Tadi ada cerita tentang bawa dia pergi berubat semua kan. So mungkin boleh kongsikan perubatan yang macam mana yang Syamin bawa dia? Perubatan cara Islam lah. Mengguna air masjid, 7 masjid. Lepas tu limau nipis dengan limau kasturi 24 biji. Air zam-zam. Lepas saya mandikan dia dengan air tu lah. Air tu kena mandi 3 hari. Hari pertama je mandi sekali. Lepas tu malam tu nak mandikan dia. Lepas tu dia tak nak. Dia cakap hari esok pagi lah, sebelum subuh mandi. Lepas tu saya cakap tak apa lah, esok pagi sebelum subuh kita mandi. Tapi tak ada nak mandikan dia tu, sebab lepas berubat tu memang dia dah tak boleh nak bangun. Saya nak angkat dia pun dah tak larat dah, badan dia dah jadi lembik dah. Tangan dia dah jadi ketar. Malam last tu lah pukul 2 pagi. Dia cakap kat saya dia nak solat, nak ambil air semayang. Dalam dia dah tak ada suara ni. Dia cakap dia nak ambil
air semayang nak solat tu, saya pakaikan telekung kat dia, ambilkan air semayang tu dia, lepas tu dia solat. Lepas dia solat tu dia happy, dia berjoget, dia tengok mak dia tengok saya, dia tengok wan saya, dia senyum. Lama dia senyum, dia tenung saya. Selama dia sakit, dia tidur tu mata dia terbuka sampai mata dia hitam, keliling ni hitam mata dia. Hari last tu saya rasa sedih memang sedih sebab dia menanggung sakit dia tu sampai tak tahu nak cakap macam mana. Kesian dan terseksa tengok dia tu. Dua ustaz saya berubat. Satu ustaz untuk sihir, satu ustaz untuk santau. Perubatan santau tu keluar dari badan dia abuk besi, rambut, benang, bisa buluh, hama ayam tu keluar daripada badan dia tu. So dalam 5-6 tahun tu arwah menderita disebabkan tu. Mungkin ada tak ustaz-ustaz ke berkata dia ni kena dengan seorang ni ke, kena dengan sesiapa ke, ada tak? Kira tahu siapa yang melakukan perkara sebegitu? Masa dia berubat tu, ustaz tu apa dia kena sihir dengan seorang lelaki ni. Lepas tu dia pun dapat tahu siapa yang hantar. Saya tak cari dia, saya tak balas apa yang dia buat kat arwah. Apa yang tu saya serahkan kepada Allah lah, biar Allah yang membalas apa yang dia buat kat isteri saya tu. Siapa tak sedih apabila kita kehilangan orang yang kita sayang kan? Ya, betul. So dalam 2 minggu Syamin menjadi suami kepada arwah, mungkin boleh kongsikan dengan kita detik-detik indah atau kenangan terindah menjaga arwah sewaktu bersama dengan arwah dulu. Saya lepas kahwin memang saya jaga dia. Tak ada, kita orang tak ada pergi mana-mana. Lepas kahwin dia terus sakit. Ada satu malam tu dia tengah tidur, saya saja kejut dia. Tanya nak makan, nak kencing ke, nak berak. Dia kata tak nak. Lepas tu dia tanya saya, ni siapa ni? Syed Syamin ke? Syed Syamin. Kenapa? Saya tanya dia. Saya tanya dia kenapa? Dia kata dia tak nak laki lain semua jahat. Dia nak Syed Syamin je. Saya jadi sedih dengan masa dia cakap macam tu. Dia kata dia nak Syed Syamin je, tak nak lelaki lain semua jahat. Lepas tu tiap malam kalau saya nak tidur, saya tengok dia, saya menangis dulu tengok dia tu. Saya tak boleh tengok dia dengan derita dia sakit tu. Dia nak tanggung kesakitan dia tu. Tiap-tiap malam dia akan ada benda cucuk dalam perut dia. Dia paling sakit kat perut Tempat lain dia okey lagi. Mungkin orang tu hantar sebab masa bedah siasat baru ni, dalaman perut dia semua habis rosak Dia lepas kahwin, kita orang duduk rumah, tak ada keluar pergi mana-mana. Lepas tu dia tanya saya nak pergi bercuti kat mana nanti. Sebab abang ipar dia nak sponsor cuti tu. Dia kata tak apa, kita pergi Cameron je, tapi tunggu sihat dulu. Tapi tak ada nak pergi bercuti, dia dah pergi cuti dulu. Banyak lagi benda yang saya tak dapat nak tunaikan apa yang dia nak selepas kahwin. Yang dia nak kahwin, yang tu je yang dia dah dapat. Yang tu je saya dapat tunaikan benda yang dia nak. Tapi lepas-lepas yang kahwin ni, saya tak dapat lagi apa yang nak bagi kat dia apa yang dia nak tu. Pada arwah semoga dia tenang kat sana, syurga tempat dia. Dan yang memberi sihir kepada dia tu yang akan mendapat balasan lebih teruk daripada dia kena tu.